Tapi pada masa itu saya pun kenapa kita tak cerita pasal kehebatan kita dari mula? Dan kadang-kadang kita tengok teknik penceritaan kita pada masa itu lebih berbentuk informasi yang sangat serius dan sangat orang kata jauh untuk kita dekati, macam you are very far, I can't reach you. Jadi sekarang kita kena mengajar orang macam mana untuk mendekati. Itu sebab saya hormat Bomba. Saya sangat hormat kerana Bomba telah menjadikan image yang saya rasa kalau dulunya keras dan garang dan sebab dia nak pandang rapi. Tapi sekarang bila ambil abang-abang Bomba yang sadar dan handsome, ada pegang kucing tolong, jadi dia dekat dengan masyarakat. Sekarang ada drama dan sebagainya. Di situ you soften the image firefighters contohnya. Jadi itu adalah salah satu teknik penceritaan. Jadi apabila ada krisis, mana orang yang kita nak dengar? Orang yang dekat dengan kita ke orang yang jauh dengan kita? Jadi dalam forum ini juga adalah bagaimana kita menggunakan media sosial untuk mendekatkan diri kita dengan khalayak ataupun audience yang kita perlu dekati. Jangan cuba kita beri satu reaksi apabila kita diserang. Jadi dari awal kita kena membina satu orang kata pertalian yang sangat kukuh antara kita dan juga orang yang akan menerima informasi. Ini sangat penting. Orang tak sedar ni, orang cuma kata, mari kita gunakan sosial media apabila kita diserang. Tak boleh. Sebab masa tu dah terlambat dan kita kena bina tu. Itu sebab saya tadi semasa di bilik sebelum tu saya kata Bomba ni baguslah. Sebab dia telah orang kata image itu kalau saya gunakan dalam konsultansi saya, this is a very endearing brand. Brand itu dah dekat di hati orang dan budak-budak pun suka. Dan saya mau jadi saya nak kerja Bomba tu baik. Dia bukan padam api je, ada banyak benda-benda lain dia buat. Jadi dia membesarkan lagi. Jadi apabila katakanlah Bomba dilanda krisis, jadi adalah lebih senang sebab mereka dah bersedia. Mereka dah bersedia. Jadi itulah yang kita nak tekankan dalam ni, jangan tunggu bila kita diserang. Baru kita nak tahan. Jadi kita setiap kali kita kena ada satu cerita yang lebih dari hati. Apabila orang tu kita dah selalu dengan cerita kita, kalau dia dengar 10 cerita baik kita dan satu cerita tak baik, orang percaya yang lebih 10 berbanding satu. Tiba-tiba kita tak ada cerita, ada satu berita buruk. Mana kebaikan dia orang ni? Ada cerita buruk satu ni, saya tak tahu cerita lain. Jadi ini adalah teknik dan juga teknik penceritaan dan membuatkan kita bersedia untuk mengalami untuk orang kata menangani apa-apa krisis yang datang. Baik, Tuan. Perkara yang jelas, kita macam Bomba mudahlah, dah kerja rutin kalau ada kebakaran padam api. Ini nak padam orang punya tomahan dan sebagainya kan, kita nak tepis. Tapi mungkin ada satu pendekatan macam mana kita nak hadapi dalam keadaan yang begitu membuat sekarang ini, perkembangan media sosial yang begitu hebat. Bomba khususnya akan berhadapan dengan berlipat kali ganda permasalahan krisis ini. Kalau kita lihat macam sikit sejarah Bomba lah, bila kita berlakunya ledakan perubahan dalam jabatan lah, apabila kepimpinan baru dalam pengurusan, contohnya apabila tahun 1995 bila mantan KP kita Datuk Soh Chai Hong mengambil alih jabatan kita lah, dengan kaedah yang mana beliau selalu mengutarakan bahawa apa yang dicakap diberitahu oleh Sun Tzu, satu war strategis ataupun seorang pakar peperangan Cina 1500 tahun dulu. Dia mesej mudah ya. Dia cakap know yourself, know your enemy, know your the fighting ground, victory belong to you. Sama juga konsep ini dimasukkan dalam, diterapkan dalam pembangunan perkara-perkara Bomba lah. Apabila saya masuk dalam era di mana beliau sebagai Ketua Pengarah dan disambung oleh Ketua Pengarah kita mantan Datuk Jaafar, diteruskan oleh Datuk Hamzah dan diteruskan oleh Datuk Wan sendiri. Mana dia diterapkan dalam kelengan perkara kanan ni, mana you have to prepare for it. Maknanya seperti mana yang nyatakan Suhaimi tadilah, mana kita dah sediakan benteng-benteng awal. Dia punya proses menyediakan benteng-benteng awal supaya bila serangan ini secara tak langsung not necessary, bukan sepatutnya kita bertahan. Kadang benteng-benteng dipertahankan. Tambahkan kita meeting the community. Maknanya yang apa yang saya buat di Kuala Lumpur sama juga. Ada community sendiri. Bila mereka faham tugas kita, mereka menjadi benteng kita. Secara tak langsung dia ada our jurucakap. Dia yang akan mempertahankan kita. Baik, ini menyebabkan dari segi pengalaman saya juga, dia orang bila dah berhadapan dengan kita, dia rasa kita kawan mereka dan boleh kita hasilkan sahabat.
Dan saya ingat bila konsep sahabat dengan kawan tak sama sebenarnya. Sahabat ni dia akan Rapat betul lah. Rapat betul. Dia Susah akan senang bersama. mempertahan kita susah senang, dan dia ada menangkiskan segala teman-teman, dan kadang kita tak boleh cakap. Dan apabila orang lain bercakap atas pihak kita, mudah dipercayai daripada kita bercakap. Kadang-kadang kita cakap, kau tipulah ni, kau boleh lah, kau sini punya. Tapi kalau orang luar ni yang totally kata independence, yang mana memang dah kenal kita, dia bercakap pula. Sebab itulah di Kuala Lumpur mana kita ambil lah pemimpin masyarakat yang mempunyai reputasi yang baik menjadi kita punya rakan kongsi maklumat. Dan kadang-kadang bila kesempatan saya berjumpa dalam program community sama, kita cerita masalah kita cerita apa yang kita hadapi kita, dan bila mereka faham secara tak langsung ni, bila mereka berada di lokasi yang baik, kita tak ada situ, dan bila orang bercakap tentang kelemahan-kelemahan ini, Dia boleh jawab bagi pihak kita. Ini merupakan satu kata orang kebaikan yang kita pengalaman ni lah telah dan saya kongsi bersama dengan pegawai-pegawai baru, supaya mereka ni jangan kata orang jangan tunggu, mana you have kena kehadapan. Mana jangkaan kita, bila saya sebut contohlah selalu senang ya, saya 3E lah, senang saya cakap. Iaitu yesterday is experience, today experiment, tomorrow will be expectation. So bila kita dah tahu pengalaman kita sendiri dan juga kata experience kita, ni eksperimen kita hari ni, dan kita boleh expect what we going to see in front. Sama juga dengan perusahaan media ni. Bila kita dah tahu perkara ni kan, kita experience tadi, eksperimen yang akan yang lalu kita ini, dan esok, dan insyaAllah kita boleh mempersiapkan kita. Dan saya yakin bahawa mana-mana agensi lah, mana-mana GLC ke, mana syarikat ya, sama ada produk ataupun perkhidmatan, insyaAllah pengalaman saya 5 tahun di Kuala Lumpur dengan Uli, kita dapat mengikis tomahan negatif. Dan kita boleh tengok dalam laman sosial Facebook, Instagram, jarang masyarakat bercakap benda yang negatif tentang dia bomba sekarang. Dah kurang dibandingkan 5-6 tahun dulu kan. Sedikit untuk habis, bantai habis. Kadang tak ada ruang untuk kita nak bertahan kita. You tak ada peluang untuk mempertahankan diri. Ilmu silat pun tak boleh. Tapi macam mana pun jurus apa pun kita pakai tak jadilah. Walaupun kita pakai jurus dengan kungfu dengan dia lagi patah. Tapi dia lagi patah. So dengan nada ini, itulah kita terpanggil dalam forum ni, kita nak berkongsi dapat the real experience. Pengalaman yang betul lah. Baik, kita akan bincang selepas ni. Mungkin Cik Adam akan kupas mengenai forum ini. Tentu target siapa yang kita nak letakkan apa. Mungkin bukan mudah untuk meletakkan kesan dalam masa yang pendek, tetapi mungkin juga akan membantu untuk sekurang-kurangnya menghadapi ataupun memberi laluan untuk berhadapan dengan krisis media yang sering kali kita rungutkan ini. Baik, kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana kerana Cik Adam, Cik Suami dan juga Khairuddin, Tuan Khairuddin akan bersama kita selepas ini. Jangan ke mana-mana. Tapi saya rasa yang paling penting di sini adalah bagaimana, kalau izinkan saya gunakan bomba sekali lagi ya. Kita hidup di dunia ni adalah untuk membantu orang. Ya. Jadi dalam usaha kita untuk membantu, kita ada kalanya orang akan mengkritik kita, dan kadang-kadang kritikan itu agak pedas ya. Tetapi apabila kita berjaya dalam orang kata menangkis tomahan itu secara sendiri ya, kalau kita tengok bomba, persepsi orang adalah bomba ni kerja dia kalau ada kebakaran, bomba lah padam. Tapi kenapa sekarang kalau kucing nak beranak pun hantar kat bomba, kalau ada masalah kucing tak boleh turun pokok pun telefon bomba, ada sebab apa sebabnya? Sebab saya rasa bomba berjaya menguruskan persepsi itu. Kalau nak kasih sayang, itu adalah organisasi dia. Jadi itulah sebenarnya pengurusan krisis. Jadi kita dapat orang kata betul ke persepsi orang, kita di dalam dunia ni kita nak membantu orang. Bomba adalah salah satu. Tapi sebab orang terlalu sayang kat kita, dia lupa kita ni kerja kita hentikan kebakaran. Jadi semua pun dia rasa kita boleh selesaikan masalah. Itu adalah branding yang paling bagus, dan saya rasa organisasi yang mendapat kepercayaan sedemikian adalah organisasi yang sangat hebat. Jadi situlah akhirnya bagaimana kita harus
mengurus krisis. Jadi apabila orang telah mempercayai kita, maka itu adalah satu kejayaan paling hebat, sampai orang suruh kita buat apa pun sebab mereka percaya inilah brand yang harus kita dekati. Itulah akhirnya. Baik, terima kasih kepada tiga tetamu yang cukup istimewa. Terima kasih kepada suami selamat yang berkongsi pengalaman, Tuan Khairuddin. Nampaknya saya memperkui apa yang suami sebutkan tadi tentang Bomba, salah satu contoh yang terbaik, dan mungkin dalam forum ini Tuan akan berkongsi pengalaman juga tentang apa yang ni. Kerana apa yang kita lihat, kalau kita salah ketik saja media sosial ini, maka dia boleh memicu kepada soal kemarahan. Jadi sayang sekali masa sejam saja. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Kita akan terus berbincang tentang pengurusan